Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya nak cerita sikit tentang ni masalah kekurangan beras. Mak Sabu kata beras cukup. Cuma tak ada dalam kedai. Jadi pengeluaran beras tu 60% ialah tempatan, hanya 40% import. Tapi dalam pasaran 100% import. Yang kata 60% pengeluaran tempatan tu tidak ada dalam pasaran. So adalah pihak-pihak tertentu yang membeli dan menyorok beras, dan beras tu tidak boleh dijumpa di dalam kedai. Tak tahulah kat mana beras tu disimpan. Ini mengikut Mak Sabu lah punya kenyataan. There's no shortage of rice. The only thing, the rice is not in the shops. The rice is somewhere else. Tak tahu kat mana. So, Anwar Ibrahim ni, bila dia mula-mula ambil alih sebagai Perdana Menteri, dia dah hentam dah bernas actually. Sebelum Anwar jadi Perdana Menteri, tak ada masalah. Pembekalan beras ni cukup. There's no shortage of rice supply sebelum Anwar jadi Perdana Menteri. Bila Anwar ambil alih sebagai Perdana Menteri, satu tugas yang pertama ialah dia menghentam bernas. Dia kata tak sepatut bernas ni yang dimiliki oleh Syed Mokhtar Al-Bukhari diberi monopoli lesen import beras. Sepatutnya lebih ramai lagi dibenar import beras. It should not be bernas sahaja atau syarikat Syed Mokhtar Al-Bukhari saja yang diberi lesen import beras. So Anwar ni dia nak pecahkan monopoli bernas supaya ramai lagi boleh masuk dan diberi lesen atau permit import beras. Tak lama lepas tu ada kekurangan beras, shortage of rice. Dan yang shortage ni ialah beras tempatan. Bukan beras import. Beras import ni cukup. Tapi masalah sekarang beras tempatan. Yang dikata 60% dari pengeluaran sudah tak ada dah, kosong. Hanya ada 100% beras import. Bermaknanya banyak lagi lesen perlu diberi kepada pengimport selain dari bernas, iaitu pengimport baru diberi lesen untuk import beras, memandang kepada kekurangan bekalan dan memandang kepada tak ada langsung bekalan beras tempatan dalam pasaran, 100% beras import, maka lebih banyak lesen dan permit permit perlu diberi kepada syarikat-syarikat baru untuk juga mengimport. Dan jangan maknanya monopoli kepada bernas sahaja untuk mengimport. So nampaknya ini persediaan lah. It's a preparation into creating more rice importers. Lebih banyak pembekal beras perlu diwujudkan. Dan bernas tak boleh lagi diberi monopoli macam masa-masa dulu. Maknanya, bernas hanya satu dari pengimport. Dan bukan the only sole importer. So, ini akan menyebabkan lagi ramai syarikat kaya sebab beras tempatan ni tak untung. Kalau nak untung, kena beras import baru untung. Beras tempatan ni actually disubsidi oleh beras import. So, orang yang import beras tu akan menjual beras import dengan harga mahal untuk nak tampung kerugian di dalam beras tempatan. So, beras tempatan ni is subsidized oleh beras import. So, kalau nak buat duit, kena buat duit melalui beras import, bukan beras tempatan. Beras tempatan ni, you cannot make money. You have to make money from the beras import. Dan tak semestinya orang yang memegang lesen tu mengimport. Misalnya, kalau sesuatu syarikat tu dapat lesen import, dia boleh jual lesen tu, dan dia beri importer, misalnya importer pengilang Cina. Banyak ni rice millers Chinese. So, orang Cina boleh import beras dan tompang atas permit orang Melayu. So, ini actually import beras ni, perniagaan import beras ni Alibaba. Yang pegang lesen Melayu, yang import Cina. So, dia orang guna lesen Melayu untuk import. Dan orang yang dapat lesen tak payah keluar modal sebab dia tak perlu import. Dia cuma bagi lesen dia diguna oleh orang Cina. Jadi orang Cina ni import beras yang banyak ni millers lah, pengilang-pengilang ni. Dia import beras
mengguna lesen Melayu, dan di situlah mereka untung. Bukan untung atas beras tempatan. You cannot make money on the local punya rice. So it's actually a very good business jual lesen actually. You jual kertas lah. You tak jual beras. You hanya jual kertas. You bagi kertas you atau lesen you diguna oleh pengimport, dan you terima commission atas penggunaan lesen you. Sama macam AP kereta dan sebagainya. In fact, banyak bisnes AP ni, banyak orang Melayu dapat bagi Cina guna dan mendapat commission atas jual lesen. Benda ni actually sabotage. Dan mereka perlu sabotage terlebih dahulu. Mereka perlu sabotage pembekalan beras, supaya bila rakyat ni dah bangun, bila rakyat ni dah melenting, bila rakyat ni mengamuk, maka kerajaan akan umum untuk mengatasi masalah kekurangan beras, maka beberapa lesen akan dikeluarkan kepada syarikat-syarikat tertentu. Dan apabila mereka diberi lesen import, serta-merta kekurangan tu akan diatasi. So, tak adalah orang komplain oleh kerana orang Melayu lebih ramai diberi lesen. In fact, sekarang ni ramai orang nak suruh kerajaan patahkan ataupun pecahkan monopoli bernas. Pecahkan monopoli bernas dengan mewujudkan beberapa pengimport beras baru. Bermaknanya kena beri lesen lah kepada mereka. It's a very good business actually. Selling paper, cara Alibaba. That is the business lah. Benda ni, cara sabotage ni untuk mengeluarkan lesen, banyak lagi lesen untuk pecahkan monopoli, dibuat pada tahun 92 actually. Tahun 92, dululah, Tenaga Nasional dapat monopoli power generation. Power generation monopolize oleh TNB. So, Sami Velu, Menteri Kerja Raya, yang berjaya mengswastakan to privatize highway plus dan sebagainya. Selepas kejayaan Sami Velu privatize highway yang diberi kepada syarikat UMNO lah, Sami Velu dia tukar portfolio dengan Leo Mogi. Dulu Menteri Tenaga, Telekom dan Pos, Leo Mogi. Sami Velu Menteri Kerja Raya. So, Sami Velu dengan Leo Mogi ni exchange portfolio. Maknanya, Leo Mogi transfer ke Kementerian Kerja Raya, Sami Velu transfer ke Kementerian Tenaga, Telekom dan Pos. They exchange portfolio. Tahun 91, Anwar Ibrahim dilantik sebagai Menteri Kewangan. So, apabila Anwar jadi Menteri Kewangan, tahun 92, dia orang dah keluar satu proposal untuk nak swastakan power generation. Maknanya dia create apa dipanggil Independent Power Producers ataupun IPP. Tapi sebelum mereka boleh pecahkan monopoli Tenaga Nasional Berhad dan beri lesen kepada IPP ataupun Independent Power Producers, dia kena terlebih dahulu sabotage tenaga. So, Tenaga Nasional diberitahu oleh Singapura. Singapura dah kesan bahawasanya Tenaga Nasional Berhad ni akan menghadapi masalah breakdown. Dan TNB telah memberitahu pihak atasan yang TNB akan menghadapi masalah sekiranya perkara ni tidak diatasi. Pihak atasan arah jangan buat apa-apa. Don't do anything. Let it be. So, tahun 92, Malaysia mengalami national power breakdown. Seluruh Malaysia. Selama 3 hari. Apabila perkara ni berlaku, tahun 92, breakdown seluruh Malaysia, power breakdown seluruh Malaysia, Sami Velu umum, Tenaga Nasional tak mampu untuk mengatasi masalah power generation, jadi dia akan keluarkan lesen untuk swasta, privatize. They will create IPP, Independent Power Producers. Serta-merta, YTL, Yeo Tiong Lei, submit proposal ke government dan dilulus untuk membina power plant dekat Paka dan dekat Pasir Gudang, Johor. Paka Terengganu, Pasir Gudang, Johor, 2. Dan serta-merta benda ni
laksanakan. Tapi kalau nak buat IPP, mengambil masa lama tau. Dia punya study, dia punya proposal, gedebuk-gedebak kurang-kurang setahun. Yang ini, umum hari ni besok. Okey, dia macam Anwar punya pengumuman. Hari ni saya ambil alih, besok saya buat ni, besok saya buat tu. So same thing, apabila Sami Value umum, mereka akan privatize power generation, create IPP, oleh kerana tenaga nasional tak mampu. Tapi tenaga nasional kata dia boleh buat. Dia mampu buat. Cuma government tak lulus. Bila government tak lulus, dia orang tak boleh buat lah. So government, kerajaan yang sekat tenaga nasional dari buat yang dia ni program dia. So apabila tenaga sekat dari buat this improvement, maka berlaku masalah. Bila berlaku masalah, dia orang kata ni tenaga ni tak pandai, tenaga tak mampu. Kita kena bagi orang luar buat sebab tenaga ni tak reti nak buat kerja. Whereas tenaga disekat dari membuat. So anyhow, they create IPP and the first one was YTL lah, Yeo Tiong Lei YTL Power, Yeo Tiong Lei punya ini company, dan mereka dapat dipaka dan dipasir gudang. And the thing is, kontrak dia untuk selama 30 tahun ya, 30 tahun kontrak untuk supply electricity, dia punya keuntungan bersih ya, bersih maknanya tolak operasi, tolak finance cost. Both ya. Operation cost, finance cost, tolak. Yeo Tiong Lei dapat 1 bilion satu tahun. 1 bilion satu tahun selama 30 tahun. So benda ni, apabila Sami Value ambil alih sebagai Menteri Tenaga Telekom dan Pos, dan Anwar ambil alih sebagai Menteri Kewangan, dia orang dah create benda ni. Tapi terlebih dahulu, dia kena sabotage tenaga supaya dia boleh umum yang tenaga ni tak mampu, tenaga ni tak pandai, dan privatize benda tu. And YTL made 1 billion. Selepas tu beberapa kroni lagi tahu. Genting lah, Ananda Krishnan lah, semua masuk dan buat proposal. Ini semua kroni-kroni kerajaan. Dan mereka untung berbilion-bilion. Berbilion-bilion dia orang untung atas IPP ni. Privatize power generation. So sekarang ni nampaknya apa yang mereka buat tahun 92 dulu, and then apabila mereka dah complete, dah berjaya privatize all this IPP, Sami Value transfer balik kepada Kementerian Kerja Raya, dan Leo Mogi pun transfer balik, exchange balik kepada Kementerian Tenaga Telekom dan Pos. So they transferred Sami Value or exchange portfolio dengan Leo Mogi semata-mata untuk IPP. Selesai semua IPP, Sami Value dihantar balik ke Kerja Raya, dan Leo Mogi hantar balik ke Tenaga Telekom dan Pos. And this was done during the time of Anwar Ibrahim sebagai Menteri Kewangan. Dia terlibat tu. So Anwar tahulah cara dia orang sabotage tenaga supaya IPP ni boleh di-create, boleh diwujudkan. And sekarang ni nampaknya dia orang buat yang sama dengan Bernas. Dan warning sudah awal masa Anwar mula-mula jadi Perdana Menteri, dia sudah warning yang Bernas ni tak boleh diberi, tak boleh terus diberi monopoli pembekalan beras, mesti beberapa syarikat baru diwujudkan dan diberi lesen. So matlamat dia peringkat awal dulu masa Anwar ambil alih sebagai Perdana Menteri ialah untuk nak tarik lesen dari Bernas dan beri kepada beberapa syarikat baru supaya mereka juga boleh import beras. So nampaknya perancangan Anwar ni, perancangan mereka sama macam tahun 92. Apabila Sami Value ditransfer ke Kementerian Tenaga Telekom dan Pos, and then TNB disabotage, and then YTL diberi lesen untuk nak dirikan IPP ataupun pecahkan monopoli TNB untuk power generation. Dia dah buat benda ni 30 tahun dulu. So sekarang ni dia buat yang sama untuk Bernas. Dan tak lama lagi tengoklah beberapa syarikat baru akan diberi lesen.
dan masalah beras akan diatasi dan bernas tidak lagi monopoli import beras, dan masalah yang kita menghadapi sekarang akan diatasi, dan beberapa orang kaya baru akan wujud dengan mereka jual lesen import beras kepada pengimport beras Cina. Itulah akhirnya kesudahan masalah kekurangan beras yang sedang berlaku di Malaysia. And basically ini sejarah diulangi. History being repeated. Cuma 30 tahun dulu berlaku dalam industri power generation, di mana Independent Power Producers atau IPP diwujudkan, dan hari ini kita ada Independent Rice Importers, yang akan bersaing dengan bernas, dan bernas tidak lagi kontrol import beras dan tidak lagi monopoli import beras, tapi bisnes jual lesen import akan menjadi the new economic policy of Kerajaan Madani Pakatan Harapan. Assalamualaikum. Salam sejahtera.